Terima kasih saudara pengerusi majlis, Encik Wan Mazlan, Wan Rasdi. Yang diraikan Tuan Penceramah Jemputan Encik Jazanul Azriq Arifin, Eksekutif Kanan Outreach dan Komunikasi Korporat CyberSafe Malaysia. Yang berusaha Tuan Haji Zain Hazmi bin Zain Baharin, Ketua Jabatan Teknologi Maklumat dan Multimedia IPG Kampus Ipoh, saudara moderator Cik Wan Mazlan sendiri, para fasilitator khusus dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Multimedia, Cik Muhammad Zaki Jamaluddin, Cik Lee Seong Tiam, Encik Abu Kasim Ali Musa dan Dr. Nolia binti Mat Isa. Seterusnya, para peserta khusus yang dihormati. Alhamdulillah syukur, hari ini kita berkesempatan mengikuti satu perkongsian melalui sesi kursus yang saya kira sangat penting berkaitan keselamatan cyber, memandangkan tuan-puan sekarang semakin terdedah kepada pelbagai bentuk ancaman cyber, ekoran penggunaan teknologi serta media internet yang semakin meluas. Kursus yang diberi nama Bersama ke Arah Keselamatan Cyber, Organisasi dan Diri sememangnya sangat relevan dan bertepatan dengan keperluan semasa memandangkan elemen pengajaran dan pembelajaran dari rumah atau PDPR kini menjadi norma baharu di era pandemik, di mana situasi ini mendatangkan risiko kepada warga pendidik serta warga IPG terhadap ancaman keselamatan cyber. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mewakili warga IPG Kampus Ipoh mengalu-alukan kehadiran Encik Jazanul Azriq Arifin, penceramah jemputan dari CyberSafe Malaysia untuk berkongsi input, tips dan pengetahuan berhubung keselamatan cyber serta langkah-langkah perlu yang boleh diambil untuk meminimumkan ancamannya. Selain bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh staf sokongan dan warga IPG tentang ancaman-ancaman dan amalan-amalan terbaik untuk kekal selamat semasa menggunakan teknologi, kursus ini juga menyokong tema 5 Pelan Strategik IPG Kampus Ipoh 2021-2025 iaitu Amalan Perkongsian Pintar. Perkongsian pintar yang berimpak tinggi antara IPG Kampus Ipoh dengan pihak berkepentingan dan saling memanfaatkan kepakaran, ilmu dan kemudahan akan dapat mewujudkan ekosistem yang dinamik bagi sesebuah institusi pendidikan. Pembangunan modal insan yang holistik melalui peluasan pemindahan ilmu dan perkongsian kepakaran serta sumber dapat menyelesaikan pelbagai isu yang berkait dengan bidang pendidikan dan mempercepatkan proses perkembangan pendidikan serta pembangunan masyarakat dan negara. Hari ini, seluruh dunia dituntut untuk menghadkan pergerakan manusia akibat penularan virus COVID-19, termasuk dalam sektor pendidikan. Konsep bekerja dari rumah menuntut penggunaan peralatan digital dan perkhidmatan internet untuk menjayakannya. Kemunculan pandemik COVID-19 juga telah mempercepat penerapan pembelajaran digital dengan menyaksikan para pendidik dan warga IPG menggunakan pelbagai teknologi untuk pengajaran pembelajaran dalam talian serta pengurusan tugas harian bagi memastikan kesinambungan aktiviti pendidikan. Namun, perkembangan ini juga mendatangkan risiko dan bahaya tertentu sama ada secara sedar atau tidak jika kita tidak berhati-hati dengan penggunaan teknologi digital ini. Kebergantungan kepada teknologi dan internet meningkat dengan ketara. Malah, evolusi teknologi menyebabkan ancaman dan serangan cyber turut melalui kitaran dinamik. Ia mendedahkan masyarakat kepada pelbagai bentuk ancaman dan serangan cyber yang semakin kompleks melibatkan dirinya sendiri, organisasi atau majikan. Di Malaysia, jumlah kes keselamatan cyber terus meningkat.
menyaksikan netizen menjadi mangsa pelbagai jenis insiden keselamatan yang membabitkan kerugian ratusan juta ringgit. Terdapat juga kalangan netizen yang menggunakan teknologi dan internet tanpa batasan serta kawalan hingga terdedah risiko serta ancaman seperti antun cyber, penipuan dan perjudian dalam talian, buli cyber, kecurian identiti serta pelanggaran hak cipta. Ada juga kalangan netizen berinteraksi dengan kelompok yang boleh mempengaruhi anak serta remaja khususnya, sehingga terbabit gejala negatif seperti mencederakan diri, perlakuan ganas serta kumpulan remaja bermasalah. Selain itu, berlaku fenomena ketagihan internet yang boleh memberi impak kepada kesihatan fizikal dan mental sehingga ada dalam kalangan netizen mengalami gangguan psikologi. Statistik dari Cyber Security Malaysia menunjukkan terdapat sebanyak 4,596 laporan terhadap kes jenayah cyber pada awal tahun ini sehingga bulan April. Begitu juga dengan laporan oleh pihak Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam satu mesyuarat, mereka mengatakan terdapat peningkatan kes jenayah cyber ketika musim pandemik COVID-19 ini. Makanya, kesedaran keselamatan cyber yang asas seperti penggunaan kata laluan dan pengesahan diri yang selamat, kesedaran akan pelbagai jenis penipuan cyber, kesedaran akan keselamatan penggunaan data, kesiagaan maklum balas kemalangan cyber dan pengengkripan maklumat rahsia berupaya mengurangkan risiko ancaman keselamatan cyber kepada individu atau organisasi. Apa yang penting, semua kita harus sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu keselamatan cyber, cakna dan mengambil tahu, serta sentiasa berwaspada dengan ancaman cyber. Semua pihak, sama ada pentadbir sistem atau individu yang menggunakan internet, yakni netizen, perlu memainkan peranan masing-masing membenteras, menangani serta meminimumkan impak ke atas sesuatu ancaman dan serangan cyber. Dalam konteks ini, rakyat Malaysia masih ramai belum celek cyber sepenuhnya, terutama berhubung aspek risiko dan ancaman. Mereka perlu diberi pendedahan melalui program pendidikan dan kesedaran keselamatan cyber dari semasa ke semasa. Netizen digesa melengkapkan diri dengan ilmu keselamatan cyber. Mereka perlu mempunyai pengetahuan mengenai perkara asas berkaitan keselamatan cyber seperti kaedah membina kata laluan yang kukuh, memasang perincian antivirus pada gadget digital, log keluar daripada email dan media sosial dan bukan sekadar menutup pelayar web setiap kali selesai digunakan. Juga tidak sesekali mengklik pada pautan atau lampiran dalam email serta laman media sosial serta menggunakan rangkaian selamat apabila melakukan transaksi dalam talian yang melibatkan perbankan atau pembelian secara online. Pelbagai inisiatif serta program sudah, sedang dan akan dilaksanakan kerajaan untuk memastikan keselamatan serta kesejahteraan ruang cyber negara. Bagi mewujudkan ruang cyber kondusif, negara memerlukan tenaga kerja berpengetahuan, berkemahiran, berpengalaman serta mempunyai skil khusus memastikan prasarana keselamatan cyber negara terus berdaya tahan, selamat dan terhindar dari ancaman serta serangan cyber. Tuan-puan yang dihormati, saya sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada panel jemputan khas dari Cyber Safe Malaysia, Encik Jazanul Azri Arifin, atas kesudian berkongsi maklumat, pengetahuan dan pengalaman beliau bersama kita di IPG Kampus Ipoh. Syabas dan tahniah kepada Jabatan Teknologi Maklumat dan Multimedia, para fasilitator serta semua peserta yang menjayakan kursus ini. Semoga perkongsian ini memanfaatkan kita semua dari ancaman cyber dan meminimalkan risiko jenayah cyber
dalam kalangan warga IPG Kampus Ipoh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.